Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita pagi ini dalam program Bual Bicara, Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa sempena Minggu Perkasa Putra 2021-2022. Saya Fairuz Mukhtar, hos anda pagi ini, dan bersama saya yang bahagia Datuk Haji Rosdi bin Buah, Ketua Pentadbiran Akademik dan Antarabangsa. Program Bual Bicara ini diharapkan dapat memberi sedikit penerangan mengenai perkara akademik sepanjang perjanjian anda di Universiti Putra Malaysia. Baiklah, pertama sekali saya bagi pihak universiti ingin mengucapkan tahniah buat saudara-saudari kerana telah berjaya melanjutkan pengajian di Universiti Putra Malaysia dan terima kasih kerana telah memilih UPM sebagai destinasi gedung ilmu dalam melanjutkan pengajian anda. So, tahun ini sehingga 22 September 2021, pihak UPM telah menawarkan tempat kepada penuntut ilmu iaitu sebanyak 3,596 dan seperti mana sebelum ini, pelajar wanita mendahului carta iaitu sebanyak 2,451 dan diikuti dengan pelajar lelaki iaitu sebanyak 1,145. So hari ini Datuk, kita akan menyampaikan beberapa perkara penting perkara berkenaan akademik kepada pelajar di mana perkara yang mereka harus tahu sepanjang pengajian mereka di sini. So antara perkara yang kita akan sampaikan ialah maklumat umum akademik, pendaftaran dan pengajian, sistem akademik, penasihatan dan pengajian program, peperiksaan permarkahan dan penggradan dan perkara-perkara lain seperti mobiliti dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit makluman umum akademik kepada para pelajar kita. Silakan Datuk. Terima kasih Puan Fairuz. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada semua pendengar dan para pelajar sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya dalam sesi bual bicara pada pagi ini. Dan juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada para pelajar yang telah terpilih untuk melanjutkan pengajian di UPM pada sesi 2021-2022. Sebagaimana yang saudara-saudari sedia maklum, UPM merupakan universiti yang berada di kedudukan 143 terbaik di dunia mengikut QS ranking. Dan saya ingin memaklumkan bahawa secara keseluruhannya 80% pelajar yang terpilih memasuki UPM adalah dengan purata nilaian keseluruhan ataupun CGPA 3.0 atau 60% dengan CGPA 3.5. Jadi persaingan untuk mendapat tempat di UPM ni amat sengit sekali dan tuan-puan saudara-saudari seharusnya berasa bangga dapat dan terpilih untuk melanjutkan pengajian di UPM. Pada saya, Puan Fairuz, sesi bual bicara ini merupakan satu perkara yang amat pentinglah untuk membantu persiapan para pelajar untuk melanjutkan pengajian di UPM kerana sebagaimana kita sedia maklum, kita kena apabila kita telah menetapkan sesuatu destinasi, kita hendaklah membuat persiapan dengan rapi supaya perjalanan kita untuk ke destinasi itu dapat berjalan dengan lancar dan kita seboleh-bolehnya mengelakkan apa-apa saja masalah ataupun isu yang berkaitan destinasi yang telah kita tetapkan. Jadi pada pagi ini saya ingin berkongsilah sedikit sebanyak tentang perkara-perkara akademik yang melibatkan pengajian di peringkat prasiswasa, khususnya di peringkat bachelor. Di UPM kita panggil bachelor, kalau universiti lain mungkin dipanggil ijazah sarjana muda. UPM uniknya kita memakai bachelor sejak penubuhan UPM pada tahun 1971. Jadi saya berharaplah para pelajar dapat memberi sedikit tumpuanlah sekurang-kurangnya untuk mencerap beberapa perkara pentinglah dalam membantu persiapan saudara-saudari dalam pengajian di UPM. Pada pagi ini, sebagaimana yang Puan Fairuz telah bangkitkan,
kita akan membincangkan tentang 5 segmen lah, meliputi maklumat umum akademik, pendaftaran dan pengajian, sistem akademik penasihatan dan juga pengajian program, peperiksaan, pembekahan dan penggredan dan lain-lain yang perkara yang mungkin melibatkan mobiliti dan sebagainya. Okey, apabila saudara-saudari mendapat tawaran untuk melanjutkan pengajian di UPM, saudara-saudari perlu untuk mengaktifkan untuk mendapatkan user ID lah dalam sistem yang mana akan maklumat tersebut terkandung dalam buku program. Yang mana di UPM ni kita memakai kaedah Universiti Putra Malaysia, iaitu Perkara Akademik Prasiswazah 2014 sebagai satu roadmap lah, iaitu sebagai satu peraturan yang mengawal dan juga mengurus serta mentadbir perjalanan akademik prasiswazah daripada permulaan sehinggalah bergraduat. Ini maklumat ini boleh diakses. Saudara-saudari boleh akses maklumat ini di laman web UPM, ataupun kalau saudara-saudari boleh Google juga dengan menaik kaedah UPM Perkara Akademik Prasiswazah, maka akan tertera dalam carian Google yang berkenaan untuk saudara-saudari mengetahui perkara-perkara yang lebih lanjut. Okey, untuk itu, sebagaimana saya sebutkan tadi, saudara-saudari perlu mengaktifkan untuk mendapatkan user ID untuk accessibility kepada sistem maklumat pelajar, yang mana sistem maklumat pelajar ini merupakan satu pangkalan data yang mengandungi semua maklumat dan merupakan satu portal untuk pelajar membuat semua proses pendaftaran, penangguhan pengajian, pertukaran program dan lain-lain. Ini merupakan satu portal lah yang mana yang akan digunakan oleh saudara-saudari daripada permulaan pengajian hinggalah saudara-saudari menamatkan pengajian dan menghadiri majlis convocation. Untuk makluman saudara-saudari, semua rekod pendaftaran khusus gugur, khusus pengecualian khusus, tangguh pengajian, tarik diri, keputusan peperiksaan akhir dan juga profil pelajar terkandung dalam SMP. Dan pihak universiti telah menetapkan bahawa maklumat dalam SMP ini merupakan maklumat rasmi, maklumat rasmi yang mana semua penyelenggaraan data, pengemaskinian data mestilah dibuat melalui SMP. Jika maklumat-maklumat itu terdapat di tempat-tempat lain, dia tidaklah dianggap sebagai rekod rasmi. Rekod rasmi adalah SMP, Sistem Maklumat Pelajar. Dan adalah menjadi tanggungjawab untuk saudara-saudari mengemaskinikan maklumat peribadi dari semasa ke semasa untuk pelbagai keperluan. Contohnya untuk maklumat waris terdekat, alamat tempat tinggal untuk pihak UPM menyampaikan apa-apa dokumen, surat dan sebagainya. Dan ini merupakan tanggungjawab saudara-saudari. Dan saya harus memaklumkan di sini bahawa maklumat dalam SMP ini merupakan maklumat rasmi dan khusus untuk saudara-saudari. Maknanya saudara-saudari tidak boleh berkongsi user ID ataupun berkongsi kata laluan dengan pelajar-pelajar lain. Dan tindakan berkongsi ID dan kata laluan itu merupakan satu kesalahan yang boleh dikenakan tindakan tata tertib di bawah kaedah-kaedah UPM Perkara Akademik Prasiswazah 2014. Jadi saudara-saudari hendaklah menjaga user ID dan juga password ataupun kata laluan itu sebagaimana saudara-saudari menjaga
PIN number untuk kad ATM saudara-saudari, kerana ini merupakan perkara maklumat rasmi, rekod rasmi keseluruhan pengajian saudara-saudari di UPM. Dan untuk makluman, SMP ini mempunyai banyak modul, dan kita telah masuk kepada fasa 2 SMP, dan keseluruhannya SMP ini mengandungi antara lainnya adalah untuk permohonan smart card, penjadualan, maklumat kesihatan, peperiksaan dan pengijazahan, permohonan pelajar berkaitan dengan gugur khusus, tukar program tangguh pengajian semak grade, rayuan untuk keputusan gagal dan diberhentikan, pengecualian khusus, tukar meja dan minor, profil pelajar yang mengandungi maklumat lengkap, foto saudara-saudari, pengkuliahan, pendaftaran pengambilan dan kemasukan, dan hal ehwal pelajar berkaitan kolej dan penempatan, co-curriculum dan sebagainya. Yang mana saya yakin saudara-saudari akan rasa teruja lah nanti apabila memasuki UPM dan mula menggunakan sistem maklumat pelajar yang digunakan di UPM. Terima kasih Datuk. Jadi para pelajar mohon ambil maklum dan memastikanlah sentiasa mengemaskini SMP anda untuk tidak ketinggalan sebarang maklumat-maklumat terkini daripada universiti. Ini perlu dilakukan daripada masa ke semasa Datuk. Okey Datuk, sebagai seorang pelajar pastinya mereka telah excited nak tahu macam mana nak daftar, berapa kredit nak ambil, siapakah penasihat akademik saya, dan apakah implikasi-implikasi jika saya tak mendaftar dalam masa yang tertentu. Mungkin Datuk boleh kongsikan secara langsunglah mengenai perkara-perkara ni. Silakan. Baik. Saya yakinlah sebahagian besar daripada para pelajar yang akan mendaftar nanti akan merasakan pengalaman pertama lah kehidupan di universiti. Dan kalau dalam kehidupan biasa ni kita berdasarkan kepada kalender hijrah ataupun kalender Greco-Roman, tapi di universiti ni kita akan berdasarkan kepada kalender akademik. Yang mana kalender akademik kita ni mengandungi 2 semester, iaitu semester pertama 2021-2022 dan semester kedua 2021-2022. Semester pertama akan bermula pada 18 Oktober 2021 yang akan dimulakan dengan 7 minggu kuliah. Kemudian diikuti dengan cuti pertengahan semester selama 1 minggu. Kemudian kita sambung lagi kuliah 7 minggu dan diikuti dengan minggu ulang kaji untuk pelajar membuat persiapan menghadapi peperiksaan selama 1 minggu. Dan kemudian kita ada peperiksaan akhir selama 2 minggu. Dan kemudian diikuti dengan cuti antara semester selama 3 minggu sebelum kita memulakan semester kedua 2021-2022. Jadi kalendernya tidak samalah dengan kalender biasalah yang kita telah biasa dalam kehidupan kita. Jadi secara keseluruhannya kalender akademik ini mengandungi 14 minggu pengajian, 1 minggu cuti pertengahan semester, 3 minggu peperiksaan termasuk 1 minggu ulang kaji. Walau bagaimanapun untuk pelajar perubatan, mereka akan mereka mempunyai kalender akademik yang sedikit berbeza khususnya apabila mereka memasuki tahun 3 dan juga di peringkat klinikal, dan mereka boleh berhubung dengan fakulti perubatan untuk perkara dengan lebih teliti lah. Jadi kalender akademik ini penting kerana ia mengandungi beberapa proses. Contohnya proses pendaftaran, proses tambah kursus, proses gugur kursus, proses tanggung pengajian, proses peperiksaan akhir dan sebagainya yang saya akan sentuh dengan lebih terperinci nanti.
Dan untuk sekarang, apa yang saudara-saudara perlu buat adalah rujuk buku panduan program. Buku panduan program ni merupakan satu roadmap untuk saudara-saudari, memastikan saudara-saudari dapat bergraduat dalam tempoh yang ditetapkan lah. Biasanya dalam kebanyakan program adalah 4 tahun, kecuali program doktor perubatan veterina dan doktor perubatan yang mengandungi jangka masa pengajiannya adalah selama 5 tahun. Dan rujuk buku program untuk menentukan mengetahui struktur pengajian dalam, kita tak sama dengan sekolah. Sekolah kita dah tahu ada beberapa subjek yang kita kena ambil, tetapi untuk pengajian universiti ini memandangkan dia mengandungi tempoh pengajian yang agak lama, antara 3,5 tahun kepada 5 tahun. Dia juga mengandungi beberapa struktur pengajian yang berbeza, yang mana setiap program pengajian mempunyai kursus-kursus mata pelajaran umum atau kursus umum, juga mengandungi kursus wajib yang merupakan kursus bidang ataupun core courses, dan juga kursus elektif yang perlu diambil oleh pelajar. Jadi kita kena tahulah struktur pengajian, dan kita kena tahu juga kursus-kursus tertentu yang mempunyai prasyarat. Setengah kursus tu tidak boleh diambil sebelum pelajar lulus kursus-kursus yang merupakan kursus prasyarat itu terlebih dahulu. Dan saudara-saudari tidak perlu rasa risau, sebab setiap pelajar akan disediakan seorang pensyarah yang akan menjadi penasihat akademik, yang akan membantu untuk saudara-saudari memahami selok-belok keperluan program, strategi untuk mengikuti pengajian dan juga merancang pengajian saudara-saudari. Dan saudara-saudari perlu berbincang dengan penasihat akademik, oleh kerana kita masih di dalam PKP, jadi perbincangan boleh dibuat melalui online, perhubungan secara WhatsApp ataupun video call, email dan sebagainya lah sebelum mendaftar. Dan saudara-saudari juga perlu mengetahui bilangan kredit yang diperlukan dalam pengajian masing-masing, sebab dia berbeza-beza antara program A dengan program B. Jumlah kredit bergraduat mungkin berbeza. Mungkin program A 120, mungkin program B 122 ataupun 123 dan sebagainya. Jadi tidak sama. Jadi sekiranya saudara mengikuti pengajian di program A, saudara tidak orang kata apa? Tidak, kadang-kadang tidak sesuai lah untuk bertanya dengan pelajar yang belajar di program B, kerana keperluan program tu tidak sama. Walau bagaimanapun, untuk satu semester seorang pelajar secara umumnya mereka dikenaki mendaftar sebanyak 12 kredit dan maksimum 20 kredit. Sekiranya pelajar ingin mendaftar lebih daripada 20 kredit, maka pelajar berkenaan perlu mendapat kelulusan daripada dekan masing-masing lah, dekan di fakulti masing-masing ataupun dekan sekolah untuk sekolah ekonomi dan pengurusan perniagaan. Dan kredit ni merupakan satu nilai beban. Maksud beban ni adalah kredit load lah yang diambil untuk satu semester, dan kebiasaannya satu kursus di UPM mengandungi 3 kredit. Walaupun demikian ada juga kursus yang mengandungi 2 kredit lah. Jadi dia berbeza-beza bergantung kepada program pengajian masing-masing. Dan saudara-saudari juga
disarankanlah untuk mencetak slip pendaftaran untuk simpanan dan rujukan kerana pendaftaran ni merupakan satu perkara yang wajib kepada pelajar, bukan sahaja pada masa mendaftar sebagai pelajar baru, tetapi juga setiap semester. Jadi ini bermakna pelajar yang tidak mendaftar akan dianggap tidak mendaftar sebagai pelajar UPM pada semester itu. Jadi kesannya mereka akan digugurkan daripada pengajian dan sekiranya masih dalam tempoh, mereka boleh mengemukakan permohonan untuk diaktifkan semula dengan melalui proses-proses tertentu lah. Dan kehadiran merupakan satu perkara yang wajib, iaitu sekurang-kurangnya kehadiran 80% diperlukan untuk melayakkan saudara-saudari menduduki peperiksaan akhir. Di UPM, peperiksaan akhir ini merupakan salah satu daripada penilaian sebab kita mengamalkan penilaian berterusan. Penilaian ini termasuklah ujian pertama, ujian kedua kalau ada, ujian ataupun penilaian secara berterusan, assignment dan sebagainya lah. Dan untuk makluman, aktiviti akademik akan bermula pada hari pertama semester, iaitu pada 18 Oktober. Maknanya hari Isnin itu menandakan bermulalah aktiviti kuliah, walaupun kita akan bermula secara PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran ini secara dalam talian ataupun secara online. Dan saya ingin berpatah balik kepada kalender akademik tadi. Tadi saya dah sebut bahawa kalender akademik ini mengandungi proses-proses penting yang perlu diketahui oleh para pelajar. Yang mana contohnya untuk pelajar baru, minggu pertama atau minggu kedua ni adalah tempoh untuk mereka mendaftar khusus. Bagi pelajar baharu, terutamanya bagi pelajar daripada kemasukan asasi sains pertanian ataupun matrikulasi ataupun mereka daripada STPM, pendaftaran bagi mereka agak mudah kerana kita telah menyediakan pakej pendaftaran mengikut pelan pengajian bagi program masing-masing. Ini bermakna kebiasaannya mereka ni tidak mempunyai kes-kes yang melibatkan pemindahan kredit. Jadi mereka akan mengikuti sajalah pakej pendaftaran tersebut, dan pendaftaran akan dibuat pada minggu pertama dan minggu kedua. Gugur khusus pada minggu pertama hingga minggu kedua. Walau bagaimanapun untuk gugur khusus, pelajar boleh gugur khusus selepas minggu kedua, iaitu mulai minggu ketiga hingga minggu ketujuh. Walau bagaimanapun gugur khusus dalam tempoh minggu ketiga hingga minggu ketujuh akan dikenakan bayaran denda lah, RM50 setiap kursus. Dan tadi saya dah sebut bahawa UPM mengamalkan penilaian berterusan dalam program pengajian. Biasanya kita ada penilaian 1 pada minggu ke-4, 5 ataupun 6 lah, antara lingkungan. Minggu ke-4 hingga minggu ke-6 ni akan ada satu ujian pertama. Dan ujian kedua jika ada akan diadakan pada minggu ke-9, 10 dan 11. Penilaian berterusan seluruhnya pada minggu ke-14 yang mengandungi laporan contohnya ataupun tugasan dan sebagainya. Dan pada minggu ke-12 hingga ke-14 saudara akan diminta untuk mendaftar untuk semester kedua. Jadi kita kena mendaftar siap-siap. Kenapa kita kena mendaftar? Ini adalah untuk membantu universiti untuk membuat perancangan dan persiapan dengan lebih teratur. Kerana saudara-saudara kena pasti bahawa dalam mendaftar untuk satu kursus ada kuota tertentulah. Di UPM ni secara keseluruhannya satu kelas tidak boleh melebihi 80 orang kerana kita hendak kita tak mahu
sesuatu kelas tu terlalu crowded ataupun terlalu ramai student dalam satu kelas yang mungkin akan menjejaskan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi oleh sebab tu saudara-saudari akan dapati ada kursus yang kuota event, kuota mungkin 40, mungkin 80 sebagainya, tapi secara keseluruhannya 80 lah. Dan ulang kaji akan kita buat pada minggu ke-15, minggu sebelum peperiksaan akhir pada minggu ke-16 dan juga minggu ke-17. Jadi ini merupakan proses-proses penting yang berlaku setiap semester untuk saudara-saudari sepanjang berada di UPM. Dan sekiranya saudara-saudari perlu menarik diri, sebab sebagaimana yang saya kata tadi, UPM merupakan tempat tumpuanlah pelajar-pelajar cemerlang melanjutkan pengajian. Saya dah sebut tadi 80% yang masuk UPM dengan 3.0, 60% dengan lebih kurang 3.5. Jadi akan ada pelajar-pelajar yang mendapat tawaran untuk melanjutkan pengajian di luar negara dan sebagainya, yang mendapat scholarship melanjutkan pengajian di tempat lain. Saudara-saudari dibenarkan menarik diri, tetapi hanya permohonan tarik diri yang dibuat dalam tempoh 2 minggu pertama yang akan kita kembalikan yuran pengajian. Dan manakala pelajar baru tidak dibenarkan untuk bertukar program lah, sehingga mereka menamatkan pengajian selama 2 semester. Tadi saya ada sebut tentang kepentingan pendaftaran. Jadi sekiranya saudara-saudari tidak mendaftar kursus tersebut, saudara-saudari tidak dianggap sebagai pelajar kursus itu. Walaupun saudara-saudari telah mengikuti kelas, membuat assignment ataupun telah menduduki ujian dan sebagainya, tapi sekiranya saudara-saudari tidak mendaftar, bila dikata mendaftar ni adalah mendaftar dalam sistem maklumat pelajar. Jadi jika nama saudara-saudari tidak terdapat dalam sistem maklumat pelajar, maka saudara-saudari dianggap tidak mengikuti kursus tersebut. Tetapi sekiranya saudara-saudari mengikuti kursus tersebut dan kemudian mungkin pada minggu ke-7 ingin menggugurkan kursus tersebut daripada pendaftaran, ingin menarik diri daripada kursus tersebut, tetapi lupa berbuat demikian. Jadi pada akhir semester, saudara-saudari akan mendapat grade F lah dalam kursus yang berkenaan kerana gagal menggugurkan kursus dalam SMP. Inilah penting untuk saudara-saudari sentiasa update SMP kerana SMP ni umpama akaun saudara-saudari lah di UPM. Kena sentiasa update, semak dan sebagainya lah. Dan tadi juga saya dah sebut pelajar yang gagal mendaftar boleh buat reinstatement, tetapi ada syarat, iaitu pelajar yang yang tidak mendaftar melebihi 2 semester tidak layak untuk memohon reinstatement ataupun pengaktifan semula. Dan di UPM kita mengenal pasti status pelajar ni melalui klasifikasi yang kita namakan bongsu, kecil, muda dan sulung. Dia bergantung kepada jumlah kredit yang telah diperolehi oleh saudara-saudari. Contohnya bila masuk pada 18 hari bulan Oktober ini, saudara-saudari secara automatiknya akan bergelar sebagai pelajar bongsu, melainkan mereka yang memasuki melalui diploma, contohnya diploma perhutanan daripada UPM kampus Bintulu, memasuki Bachelor Sains Perhutanan dan mendapat pembinaan kredit yang banyak, mereka akan terus kepada klasifikasi kecil. Dan
Saya juga ingin menyebut di sini bahawa pastikan saudara-saudari membayar fee dalam tempoh yang ditetapkan, kerana pelajar yang berhutang akan terhalang daripada proses pra-pendaftaran ataupun pendaftaran awal pada minggu ke-12 hingga minggu ke-14. Dan pelajar yang berhutang pada tempoh peperiksaan akhir tidak akan dibenarkan menduduki peperiksaan akhir, melainkan dengan kebenaran Naib Chancellor. Maksud berhutang di sini adalah bukan sahaja berhutang dari sudut yuran pengajian, tetapi juga berhutang kerana gagal menjelaskan apa-apa penalti, contohnya lewat pulang buku di library ataupun denda kesalahan trafik dalam kampus dan sebagainya. Denda itu juga termasuk dalam status berhutang jika pelajar gagal untuk menjelaskan denda-denda berkenaan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Tadi saya ada sebut tentang pemindahan kredit, khususnya pelajar diploma kepada pelajar ke bachelor. Dalam pemindahan kredit ni kita ada dua kategori lah, iaitu pemindahan kredit secara horizontal yang bermaksud daripada bachelor ke bachelor, dan juga pemindahan kredit secara vertikal yang bermaksud daripada tahap yang rendah kepada tahap yang tinggi, iaitu daripada diploma ke bachelor. Dan bila berlaku perubahan kredit secara horizontal, ia berlaku apabila berlakunya pertukaran program di peringkat bachelor. Contohnya, sekarang mungkin saudara-saudari mengikuti program Bachelor Sains Pertanian, dan pelajar tidak dibenarkan, pelajar baru tidak dibenarkan bertukar program, melainkan apabila mereka telah menghabiskan 2 semester pengajian. Jadi apabila semester kedua dah habis nanti, mereka boleh memohon untuk tukar program ke program lain. Contohnya daripada Bachelor Sains Perhutanan kepada Bachelor Pengusaha Ladang umpamanya. Jadi iaitu semester ketiga dia akan memasuki Bachelor Pengusaha Ladang, dan pada masa itu mereka boleh memohon pemindahan kredit secara horizontal, iaitu daripada bachelor kepada bachelor. Dan apabila pemindahan kredit melibatkan bachelor ke bachelor, iaitu pemindahan kredit horizontal, maka grade yang diperolehi dalam program lama ni akan diambil kira dalam PNG atau penilaian PNG ataupun PNGK, program baru. Penilaian grade ataupun penilaian grade keseluruhan lah. Keseluruhan, betul. Tetapi apabila pemindahan kredit berlaku bagi kategori vertikal, pemindahan kredit itu diambil kira sebagai memenuhi sebahagian daripada keperluan kredit, tetapi grade tidak diambil kira dalam PNG ataupun PNGK. Itu yang dua yang berbeza lah. Jadi apakah maksud pemindahan kredit ini diambil kira? Ia bermaksud sekiranya saudara-saudari mengikuti program A dan mempunyai 120 kredit untuk bergraduat, sekiranya saudara-saudari mendapat 30 kredit untuk dipindahkan ke dalam program semasa, bermakna saudara-saudari hanya perlu membuat 90 kredit sahaja lagi untuk melengkapkan keperluan pengajian. Jadi kita ada syarat-syarat tertentulah dalam pemindahan kredit, yang mana secara keseluruhannya dia selaras dengan ketetapan yang telah dibuat oleh agensi kelayakan Malaysia, iaitu sekurang-kurangnya mesti 80
kesetaraan kursus 80%, grade yang diperolehi sekurang-kurangnya grade C, C+ dan sebagainya, tapi ada juga program yang meletakkan grade peluang grade yang lebih tinggi lah. Okey. Dan pembinaan kredit ni kena mohon dia tidak berlaku secara automatik jadi kena mohon mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Pembinaan kredit ni adalah berbeza dengan pengecualian kursus. Pengecualian kursus ni bermakna satu kursus tu tidak perlu diambil, tetapi kreditnya perlu diganti. Contohnya lah, untuk pelajar lepasan asasi sains pertanian UPM, mereka dikecualikan daripada mengambil kursus PRT 2009 manusia pertanian dan kehidupan. Tetapi mereka perlu mengganti kredit kursus tersebut dengan mengambil kursus-kursus lain lah. Jadi dia berbeza dengan pembinaan kredit. Pembinaan kredit bermakna kredit itu diambil kira dalam program baharu, tetapi pengecualian kursus bermakna kursus itu tidak perlu diambil, tetapi kreditnya perlu diganti. Perlu diganti. Jadi itulah perbezaan utamanya lah. Baik Datuk, nampaknya Datuk kita dieksposkanlah dengan beberapa istilah daftar kursus, gugur kursus, tarik diri, pemindahan kredit dan juga pengecualian kursus So selepas ini kita akan bincang dengan lebih detail lagi tentang beberapa istilah lagi, iaitu kursus selektif, kursus wajib, kursus teras, kursus audit dan sebagainya. Tapi Datuk, sebagai seorang pelajar, mungkin juga pelajar nak tahu apa yang boleh diharapkan oleh mereka atas penasihat akademik ni sendiri, Datuk. Mungkin boleh explain dengan lebih jelas lagi, Datuk? Okey, saya mungkin telah menyebutkan tentang beberapa istilah yang mungkin barulah bagi saudara-saudari. Saudara-saudari tidak perlu risau tentang istilah tersebut, kerana orang kata apabila saudara-saudari telah masuk dalam sistem tu, saudara-saudari akan lebih familiar lah dengan istilah-istilah yang berkenaan. Cuma ini sebagai satu pengenalan awal, dan mungkin apabila saudara-saudari membaca kaedah-kaedah tu, saudara-saudari akan mungkin teringat, tadi ada disebut tentang istilah ni. Ini akan membantulah kefahaman saudara-saudari terhadap kaedah-kaedah UPM Perkara Akademik Peras 2014. Ini sebagai satu introduction sajalah. Okey. Selain daripada itu, saya dah sebut tadi tentang penasihat akademik. Inilah merupakan individu pentinglah sepanjang saudara-saudari berada di UPM. Mereka memainkan banyak peranan, iaitu yang pertama, memantau kemajuan prestasi pelajar. UPM mengamalkan Total Quality Management melalui ISO 9000. Kita ada satu prosedur yang kita namakan sebagai prosedur menangani pelajar yang bermasalah. Bagaimana kita kata pelajar tu ada potensi untuk menghadapi masalah dalam pembelajaran? Iaitu pertama, apabila ujian, keputusan ujian mereka tidak sampai 50% lah. Yang kedua, mereka ada masalah dari segi kehadiran. Jadi penasihat akademik akan detect daripada awal lagi, daripada ujian pertama lagi, dan mereka bertanggungjawab memantau kemajuan prestasi pelajar, menasihatkan pelajar berkenaan pendaftaran dan membuat perakuan pendaftaran. Walaupun saudara-saudari akan mendapat buku panduan dan memahami pelan pengajian, yang mana pelan pengajian merupakan senarai kursus-kursus yang perlu diambil mengikut semester pengajian. Tetapi pendaftaran dalam SMP hanya akan diluluskan setelah diperakukan oleh penasihat akademik masing-masing. Mereka juga akan membantu pelajar untuk faham tentang kurikulum dan sistem akademik, dan membuat strategi-strategi untuk membantu meningkatkan lagi pencapaian di dalam sudut PNGK dan sebagainya. Mereka juga akan menasihat pelajar untuk daftar mengikut kurikulum dan juga struktur pengajian, merancang
dan mengadakan aktiviti pemantauan aktiviti pelajar di bawah bimbingan, menyelia projek berkumpulan dan juga membantu pelajar untuk menyelesaikan masalah bukan akademik. Jadi sebagai pelajar di UPM ni, kalaulah bukan dalam pandemik, kita telah menetapkan bahawa pelajar perlu berjumpa dengan penasihat akademik sekurang-kurangnya 2 kali setiap semester. Sekurang-kurangnya. Jadi ini tidak bermakna saudara-saudari hanya perlu berjumpa mereka 2 kali saja. Tapi saudara-saudari boleh dan digalakkan berjumpa dengan mereka lebih daripada 2 kalilah untuk membantu saudara-saudari berada di landasan yang betul lah untuk menamatkan pengajian. Bukan saja dalam tempoh, tapi juga untuk menamatkan pengajian dengan cemerlang. Dan okey, tadi saya juga ada beberapa istilah tambahan yang saya ingin kongsi di sini. Apabila saudara-saudari mengikuti ataupun membaca buku program, saudara-saudari akan berjumpa dengan istilah kursus umum, kursus teras, kursus elektif, kursus setara, atau kursus audit dan sebagainya. Ini penting jugalah untuk saudara-saudari memahami. Yang dikatakan kursus wajib adalah kursus umum, kursus MPU ataupun mata pelajaran umum, dan kursus universiti dan juga kursus teras. Wajib itu bermakna seseorang pelajar itu kena lulus, wajib lulus. Dan jika gagal, mereka perlu mengulang kursus tersebut sehingga lulus. Dan mereka tidak akan dianggap menamatkan pengajian sehinggalah lulus ke semua kursus wajib ini, walaupun mereka mempunyai CGPA yang tinggi dan mempunyai beban kredit yang mencukupi. Tapi jika mereka tidak lulus kursus wajib ini, mereka mesti mengulangi kursus berkenaan. Dan kursus elektif ini merupakan kursus pilihan. Ada kumpulan pilihan, ada elektif bebas yang mana mengikut minat saudara-saudari, ataupun elektif bidang yang akan menyokong pengajian saudari dalam suatu program. Cuma ia merupakan pilihanlah untuk saudara-saudari pilih dalam kumpulan-kumpulan yang telah ditentukan oleh program masing-masing. Kursus setara adalah bermaksud kursus yang sama taraf yang digunakan untuk tujuan pemindahan kredit. Manakala kursus audit, kita juga ada kursus audit yang bermaksud kursus tu diambil tetapi tidak akan diberi grade abjad, sebaliknya akan diberi audit sekiranya saudara-saudari lulus dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kursus yang berkenaan. Dan sedikit lagi tentang perkara tentang pendaftaran, iaitu penangguhan pengajian dan juga program pertukaran program dan meja lah. Jadi sebagaimana saudara-saudari sedia maklum, kadang-kadang ada keperluan lah untuk seseorang pelajar menangguhkan pengajian. Terutamanya pelajar yang sakit umpamanya, ataupun mempunyai masalah-masalah tertentu, ataupun pelajar UPM ada pelajar MSN, pelajar daripada Majlis Sukan Negara yang terpaksa tangguh pengajian kerana mewakili negara ke sukan dan sebagainya. Jadi pelajar boleh menangguhkan pengajian dalam atas apa-apa sebab dalam tempoh minggu pertama hingga minggu ke-7. Jadi tanpa apa-apa sebab lah. Tanpa apa-apa sebab khusus lah mereka boleh tangguh pengajian. Tetapi selepas minggu ke-7, iaitu selepas cuti semester, pertengahan semester, iaitu minggu ke-8, pelajar hanya boleh menangguhkan pengajian
atas sebab kesihatan yang diperlakukan oleh pegawai perubatan kerajaan ataupun pegawai perubatan UPM. Dan semasa menduduki peperiksaan akhir, penangguhan tidak dibenarkan melainkan atas sebab khusus. Contohnya dalam pelajar yang terlantar di hospital akibat kemalangan dan sebagainya dalam minggu peperiksaan dan sebagainya lah. Tetapi pengecualian khas diberikan kepada pelajar-pelajar MSN. Mereka dibenarkan untuk menangguhkan pengajian atas sebab keperluan untuk menyertai pertandingan mewakili negara dan sebagainya walaupun selepas minggu ke-7. Dan untuk penangguhan pengajian ini, pelajar hanya dibenarkan sebanyak maksimum 4 semester sahaja. Maknanya penangguhan pengajian ni seboleh-bolehnya janganlah kita tangguh ikut suka hati kita lah. Melainkan ada sebab-sebab tertentu lah. Kerana kita tidak tahu apa yang berlaku pada masa hadapan. Kemungkinan kita terpaksa tangguh pengajian atas sebab tiba-tiba sakit dan sebagainya. Tapi kita telah menggunakan kuota ataupun tempoh maksimum penangguhan pengajian. Jadi kalau kita dah guna 4 semester untuk penangguhan pengajian, kita tak boleh tangguh lagi lah. Jadi kalau kita sakit dan sebagainya, bermakna kita dah terkeluar daripada sistem UPM, makna sistem pengajian UPM. Dan melainkan untuk pelajar MSN ni, kita sebab ada special arrangement untuk membantu atlet-atlet Malaysia, khususnya atlet-atlet negeri, untuk melanjutkan pengajian sambil tidak menjejaskan prestasi mereka dalam sukan. Itu adalah satu orang kata apa, special privilege atau privilege yang diberikan kepada pelajar-pelajar atlet sukan daripada tajaan MFN. Dan untuk pertukaran program, tadi saya dah sebut akan dibenarkan selepas tamat pengajian 2 semester. Dan pelajar mestilah berstatus baik untuk layak memohon pemilihan kredit. Sekiranya mereka dalam status percubaan ataupun mereka dalam status amaran, mereka layak untuk memohon pertukaran program, tetapi tidak layak untuk memohon pemilihan kredit. Ini bermakna mereka terpaksa mengulangi semua kursus-kursus yang telah diambil yang terkandung dalam struktur kurikulum program yang baru. Contohnya, jika mereka telah mengambil kursus PRT 2009 tadi yang saya sebut, manusia dan pertanian dan kehidupan, walaupun mendapat grade A, tetapi apabila mereka memohon pertukaran program dalam keadaan mereka berstatus amaran ataupun percubaan, maka mereka perlu mengulangi balik kursus PRT 2009 dalam program baru yang mereka ikuti. Baik Datuk, nampaknya di sini apabila seorang pelajar tu dia dah mendaftar kursus, dia pertama sekali dia kena pastikanlah dia mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 80% kehadiran walaupun dalam musim pandemik ni, jadi dia kena pastikan dalam pembelajaran diikuti dalam atas talian Datuk. Jadi apabila pelajar mendaftar kursus, maka dia akan melalui satu proses dipanggil proses peperiksaan Datuk. So sebagai tadi Datuk ada sentuh peperiksaan kalau sebelum peperiksaan bermula, maka dia boleh menangguh Datuk. Tapi sekiranya peperiksaan tu telah bermula, dia tidak boleh lagi memohon untuk menangguh pengajian, tetapi boleh mendapat sesuatu keistimewaan yang lain, iaitu menduduki peperiksaan pada waktu yang mungkin boleh disusun atau dijadualkan kemudian Datuk. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan di sini tentang apakah berlaku sekiranya tidak menduduki peperiksaan, apakah kesan-kesan yang mungkin berlaku pada seseorang pelajar,
Dan mungkin juga boleh kongsikan sistem pergradean dan pemarkahan lah yang dibuat oleh Universiti Putra Malaysia, Dato'. Baik. Tadi saya dah sebut bahawa UPM mengamalkan penilaian berterusan dalam sistem pengajiannya. Ini bermakna secara keseluruhannya peperiksaan akhir di UPM, final exam, tidak boleh melebihi 40% daripada keseluruhan markah semester untuk satu kursus. Melainkan bagi program tertentu seperti nursing, kejururawatan, perubatan, kejuruteraan dan sebagainya, yang mana ini dikawal oleh badan-badan profesional. Tapi secara keseluruhannya peperiksaan akhir di UPM ni 40% saja. Jadi ini bermakna sekiranya tadi mereka tak cukup attendance lah 80%, jadi dia akan kehilangan 40% markah kerana tidak layak untuk menuki peperiksaan akhir. 40% markah telah hilang. Walau bagaimanapun, dekan boleh atas sebab-sebab yang munasabah membenarkan pelajar menuki peperiksaan akhir walaupun mereka tidak mempunyai kehadiran yang mencukupi, iaitu 80%. Jadi ini mereka, kalau mereka tidak cukup 80% kehadiran, mereka boleh merujuk kepada dekan masing-masing untuk pertimbangan. Dan sekiranya pelajar jatuh sakit tiba-tiba pada katalah minggu pertama peperiksaan, tiba-tiba demam dan sebagainya, mereka boleh memohon kepada dekan untuk menuki peperiksaan, kita panggil macam peperiksaan semula lah, kita replacement exam, maksud peperiksaan gantian, yang mana peperiksaan gantian tu boleh dibuat selepas 2 minggu daripada tamatnya peperiksaan akhir, sehinggalah sebelum semester baharu bermula. Jadi dalam tempoh tersebut, dekan akan menentukan tarikh yang sesuai lah untuk pelajar berkenaan menuki peperiksaan gantian bagi mereka yang sakit lah. Jadi sebagai pelajar UPM, saya ingin menyebut di sini bahawa semua ujian itu penting. Ujian, tugasan, kuis, laporan, peperiksaan akhir. Kerana mereka, setiap ujian ni, setiap markah ni akan membentuk komponen-komponen yang akan memberikan 100% markah bagi satu kursus dalam satu semester. Jadi kalaulah saudara-saudari gagal untuk mengikuti ujian ataupun melengkapkan laporan ataupun tugasan dan sebagainya, ia akan menjejaskan markah yang diperolehi bagi satu kursus. Dan di universiti sekarang ni kita ni budaya cut and paste lah. Dalam budaya kita ni, kita suka cut and paste dan juga forward, kan. Tapi dalam dunia akademik, cut and paste ni adalah satu perkara yang boleh dikatakan boleh menyebabkan kita dianggap melakukan plagiat. Plagiat ni merupakan satu kesalahan akademik, di mana contohnya apabila kita menggunakan dapatan orang dan dalam penulisan kita, khususnya dalam projek tahun akhir dan sebagainya, tanpa kita menyebut ataupun memberi kredit kepada tuan punya data berkenaan. Jadi maknanya kita kena kod lah. Katalah kita kena kod, kod atau kita kena sebut siapakah yang menjumpa data berkenaan ataupun siapakah yang memberi pendapat berkenaan dan sebagainya. Jadi kita makna dalam dunia akademik ni kita diajar untuk respect, memberi kredit kepada pandangan orang dan penemuan orang lain dan sebagainya. Kalau kita gagal untuk membuat perkara ini, kita boleh dianggap sebagai telah melakukan plagiat yang merupakan satu kesalahan tata tertib.
Selain itu, pemalsuan data, penipuan data juga boleh dikenakan, boleh dianggap sebagai satu kesalahan daripada kesalahan tata tertib. Baik, jadi tadi saya dah sebut perbezaan ganti. Perbezaan ganti ini hanya sekali sahaja. Sekiranya telah ada jadual untuk perbezaan ganti dan pelajar gagal menemukan perbezaan gantian tu, dia akan mendapatkan sifar bagi perbezaan tersebut. Maknanya dia akan hilang 40% jika perbezaan akhir itu membawa kepada maksimum 40%. Dan di UPM, mana-mana pelajar yang tidak berpuas hati dengan keputusan peperiksaan boleh mengemukakan semakan grade dengan membayar fee RM20 per kursus mulai hari pertama keputusan itu diumumkan hingga hari pertama semester berikutnya. Ataupun mereka yang mendapat keputusan gagal dan diberhentikan boleh memohon untuk membuat semakan ke atas tersebut, keputusan tersebut dengan bayar fee RM50 dalam tempoh 2 minggu selepas ia diumumkan. Dan untuk makluman, fee ini akan dikembalikan bagi mana-mana pelajar yang berjaya dalam rayuan. Maksud berjaya di sini adalah kalau dia gagal diberhentikan, bila dirayu, dia diaktifkan balik ataupun keputusannya menjadi baik, kita akan bayar balik fee yang telah dibayar oleh pelajar. Tadi Puan Farah ada sebut tentang status. Status di UPM kita ada 3 status lah. Secara umumnya itu status baik. Status baik ini adalah apabila pelajar mendapat purata nilai grade keseluruhan minimum 2.0. Jadi bermakna baik. 2.0 ni adalah C lah, grade C lah. Dan boleh teruskan pengajian. Manakala pelajar yang mendapat PNJK bawah daripada 2.0, mereka akan mendapat status amaran atau percubaan bergantung kepada mata kekurangan. Kalau mata kekurangan kurang daripada 12, mereka akan diberi status amaran. Atau jika mata kekurangan 12 hingga 24, mereka akan diberi status percubaan. Bunyinya amaran, tetapi percubaan lebih berbahaya. Sebab apabila pelajar itu berada dalam status percubaan dan dia gagal untuk mencapai PNJK 2.0, dia akan diberhentikan. Tetapi apabila pelajar dalam status amaran, jika dia gagal mencapai 2.0, dia akan diberikan status percubaan. Makna ada lagi satu peluang lah untuk dia memperbaiki prestasi akademik dan meneruskan pengajian. Okey, jadi bila pelajar yang dalam status percubaan gagal mencapai PNJK 2.0 ataupun apabila pelajar itu dia mencapai ataupun memperolehi mata kekurangan 24 walaupun bukan dalam status percubaan, jadi mereka akan diberhentikan daripada pengajian UPM. Dan dari segi sistem pemakahan di UPM secara keseluruhannya, kita ada berdasarkan grade abjad, grade F hingga grade A. Kebanyakan passing mark adalah 40, melainkan program-program yang saya sebut tadi, seperti engineering, kejuruteraan, perubatan dan sebagainya, passing mark adalah 50, iaitu grade C lah. Bagi program-program lain, passing mark adalah grade D. Walau bagaimanapun, grade D ini akan menyebabkan saudara-saudari mempunyai mata kekurangan. Sebab mata yang diperoleh hanya 1.0, sedangkan mata minimum untuk mendapat baik adalah 2.0. Walaupun lulus, tetapi saudara-saudari dalam keadaan mata kekurangan. Jadi saudara-saudari hendaklah mengelakkanlah keadaan mata kekurangan. Dan bagi program-program seperti kejuruteraan, saya dah sebut tadi, grade C adalah merupakan markah minimum lulus. Itu adalah bagi kursus-kursus keras,
kursus dalam bidang. Tetapi dalam kursus MPU, kursus umum, grade minimum lulus masih lagi grade D. Dan bagaimana kita kira PNGK dan PNG? PNG ataupun penilaian nilaian grade merupakan mata peraturan nilaian yang diperolehi bagi semester itu. Tetapi PNGK merupakan jumlah besar mata nilaian keseluruhan secara kumulatif, iaitu dia mengambil kira semester 1, 2, 3 dan 4 dan sebagainya lah. Kita mengira peraturan nilaian grade berdasarkan kepada jumlah besar mata nilaian dibahagikan kepada jumlah besar jam kredit bagi keseluruhan semester itu. Untuk peraturan nilaian grade keseluruhan, kita mengira berdasarkan kepada jumlah besar mata nilaian keseluruhan, iaitu kumulatif, dibahagikan dengan jumlah besar jam kredit keseluruhan. Dan UPM menghargai, mengiktiraf kecemerlangan pelajar dengan memberikan sijil kepujian Naib Chancellor bagi pelajar yang memperolehi PNG 4.0 dan sijil kepujian dekan bagi PNG di antara 3.750 hingga 3.999. Dan klasifikasi ijazah akan ditentukan kepada PNGK, iaitu kepujian kelas ketiga di antara 2.0 hingga 2.49, kepujian kelas kedua rendah 2.250 hingga 2.9, kepujian kelas kedua tinggi 3.0 hingga 3.749, dan kepujian kelas pertama di antara 3.750 hingga 4.0. Okey, Datuk. Baik. Adakah Datuk akan berkongsikan tentang struktur MPU 2 Bachelor ni atau dengan Alex, package Alex tu? Okey, secara ringkasnya MPU ataupun mata pelajaran umum 2 merupakan satu komponen wajib bagi semua program di UPM. Ini mengandungi 4 komponen. U1 penghayatan falsafah, nilai dan sejarah, penguasaan kemahiran insaniah. U2 U3 perluasan ilmu pengetahuan tentang Malaysia. U4 kemahiran pengurusan masyarakat yang bersifat praktikal seperti khidmat masyarakat dan kurikulum. Jadi ini akan terkandung dalam pelan pengajian dan wajib diikuti oleh semua pelajar bagi mana-mana program bachelor yang ditawarkan di UPM. Manakala kita ada satu lagi English Learning Experience Package ataupun kita sebut sebagai Alex yang kita akan yang mengandungi 3 komponen lah, iaitu kursus kemahiran bahasa Inggeris, CEL Certificate of English Learning, dan juga LEX. LEX ini merupakan seperti co-curriculum yang dilaksanakan dalam English. Dan bagi kursus LEX ni dia ada khusus kemahiran bahasa itu adalah berkredit, manakala CEL dan LEX ni tidak berkredit, tetapi pelajar perlu lulus dan mencukupkan lulus CEL dan mencukupkan mata LEX untuk melengkapkan keperluan English Learning Experience ataupun LEX. Kalau tidak, mereka dianggap tidak memenuhi keperluan untuk bergraduat lah. Ini untuk Alex dan CEL, untuk Alex dan MPU, saudara-saudari saya sarankan untuk berbincanglah dengan penasihat akademik masing-masing apabila mendaftar sebagai pelajar UPM kelak. Okey Datuk, mungkin kita dah secara langsungnya telah menceritakan segala-galanya lah tentang perkara akademik, dan mungkin kita telah sampai kepada poin yang menarik lah, iaitu mobiliti ke luar negara.
di mana UPM mengalakkan pelajar-pelajar untuk memohon permohonan mobiliti ke luar negara melalui iPutra ataupun Pusat Antarabangsa, di mana pelajar boleh membuat semester exchange untuk tempoh 1 tahun ataupun 6 bulan, ataupun mobiliti jangka pendek 3 hari, 14 hari. Mungkin Datuk boleh kongsikan di sini, Datuk? Ini saya rasa ini merupakan poin terakhirlah yang saya nak highlight pada hari ini. UPM kita menggalakkan mobiliti ke luar negara untuk membentuk orang kata apa, personality student yang ada ciri-ciri keantarabangsaan, membentuk keyakinan yang tinggi kepada mereka dan juga untuk meluaskan horizon atau perspektif pelajar. Jadi kita percaya bahawa sebagaimana kita sedia maklum, tidak semua pelajar dapat peluang untuk belajar di luar negeri. Jadi dengan adanya kemudahan dan sokongan untuk membuat mobiliti ke luar negara, sekurang-kurangnya pelajar akan mendapat pengalaman singkat walaupun mungkin 3 hari ataupun pengalaman yang lebih panjang, mungkin 1 semester, untuk mereka belajar di luar negara. Ini penting untuk meningkatkan keyakinan mereka, di samping juga akan membantu orang kata apa, meningkatkan lagi profil ataupun CV pelajar yang berkenaan. Jadi galakan yang kita beri ini adalah dalam bentuk bantuan yang pelbagai dan bergantung kepada jenis mobiliti yang pelajar akan ikuti. Dan sekiranya mereka mengikuti mobiliti selama 1 semester, galakan lain yang diterima adalah mereka boleh memindahkan kredit kursus-kursus yang diambil di universiti luar negara untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan kredit program semasa. Ini bermakna mereka tidak akan, dengan mengikuti mobiliti di luar negara, tidak akan terjejaslah dari segi keupayaan mereka untuk menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan. Di samping itu, selain daripada pemindahan kredit, UPM juga menawarkan semester pendek kepada pelajar-pelajar mobiliti untuk mengambil kursus tambahan di UPM supaya mereka akan dapat melengkapkan keperluan khusus ataupun keperluan program dalam tempoh yang ditetapkan. Jadi saya ingin menyarankanlah supaya saudara-saudari apabila memasuki UPM kelak mengambil peluang untuk mengikuti mobiliti ke luar negara yang mana sangat bermanfaat bagi saudara-saudari. Jadi jangan lepaskan peluang yang telah disediakan oleh UPM. Terima kasih, Datuk. Nampaknya kita sudah di penghujung rancangan. Diharapkan maklumat yang kita kongsikan tadi dapat sedikit sebanyak membantu para pelajar. Ada pesanan terakhir daripada Datuk kepada para pelajar? Ya, saya pun harap begitu. Maklumat yang kita kongsikan ini dapat membantu pelajar untuk memahami perkara-perkara penting, untuk membantu mereka merancang dan menjalani pengajian dengan berkesan dan lancar. Dan akhir sekali saya ingin mengucapkan selamat maju jaya dan berharap mereka, para pelajar sekalian, akan mendapat kejayaan yang cemerlang. Okey, untuk makluman lanjut, para pelajar boleh melayari laman web bahagian akademik dan juga boleh melayari laman web PTJ masing-masing untuk maklumat tambahan. Akhir kata daripada kami, salam maju jaya bersama kami para petugas di studio. Terima kasih.